Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita digemparkan dengan berita kesihatan Tun Mahathir di IJN. Diberitahu bahawa Tun Mahathir Mohamad dimasukkan ke IJN kerana jangkitan dan juga kerana beliau mengalami batuk. Ada netizen mula memberikan titipan nasihat yang paling berguna kepada Tun Mahathir. Kita semua sudah puas dan muak memberikan nasihat kepada Tun Mahathir. Tapi Tun Mahathir ini memang lihat, mungkin tak nak dengar nasihat orang. Dia lihat dengan sikap beliau. Apa yang berlaku, Tun Mahathir terus-menerus aktif dalam dunia politik, aktif di dalam mengkritik kerajaan, dan aktif di dalam mengulas isu-isu dunia. Itu sebabnya ramai netizen menitipkan nasihat supaya Tun Mahathir lekas-lekas, cepatlah berhenti daripada dunia politik maupun pentadbiran. Mereka kata Tun Mahathir dah hampir mencecah 100 tahun. 1 tahun lagi atau tak sampai setahun lagi, Tun Mahathir mencecah umur 100 tahun. Jadi kata mereka, sudahlah, puas sudah netizen dengar cerita Mahathir, puas sudah mendengar Mahathir mengeluh tentang kerajaan ini. Kata mereka, berilah peluang kepada orang-orang baru untuk mentadbir negara ini mengikut acuan yang baru, bukan lagi acuan Tun Mahathir, kerana zaman Tun Mahathir sememangnya sudah berlalu. Zaman pentadbiran Mahathir sudah sememangnya tidak sama. 120%, 360 darjah, tak sama sekali. Zaman Mahathir dulu masih belum ada AI, teknologi AI. Sekarang dah ada teknologi AI. Itu sebabnya perubahan zaman haruslah kita terima. Hari ini kita diberitakan keadaan terkini kesihatan Tun Mahathir Mohamad di IJN. Ramai netizen yang gembira, ramai juga netizen yang terkejut, ramai juga netizen yang agak resah dengan keadaan terkini Mahathir. Walau bagaimanapun, kita ucapkan bersyukur kerana kesihatan Dr. Mahathir dilaporkan semakin baik, tetapi masih lagi dipantau dan masih lagi harus berada di IJN. Dr. Mahathir Mohamad di bawah pemantauan doktor selepas dimasukkan ke IJN pada Selasa lepas. Keadaan kesihatan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang sedang menerima rawatan di IJN, Institut Jantung Negara, dilaporkan semakin baik. Pembantu beliau, Adam Mukriz Muhammad Muhyiddin, berkata, Mahathir berada di bawah pemantauan doktor selepas dimasukkan ke IJN pada petang Selasa kerana mengalami jangkitan saluran pernafasan yang lebih rendah. Alhamdulillah, katanya, keadaan Tun semakin baik, namun masih perlu dipantau. Semalam Bernama melaporkan perbicaraan kes saman Mahathir terhadap Presiden UMNO Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi ditangguh kepada 29 Oktober ini selepas beliau dimasukkan ke IJN. Peguamnya Mayor Nur Haidir Suhaimi memaklumkan mahkamah bahawa Mahathir diberi sijil cuti sakit hingga 25 Oktober dan memohon agar tarikh perbicaraan semalam serta hari ini dilapangkan. Pesuruhjaya Kehakiman Gan Teck Cheong menetapkan 29 dan 30 Oktober serta 5, 6 dan 9 Disember ini untuk menyambung pendengaran kes. Sama-samalah kita sebagai rakyat Malaysia yang pernah ditadbir oleh Tun Mahathir berdoa untuk kesejahteraan beliau. Sila tinggalkan komen anda, doa anda untuk Tun Mahathir. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Persoalan besar timbul apabila Ketua Pengarah SPRM Azam Baki ditanya apa komen beliau tentang desas-desus menyatakan skandal pasir Selangor dikaitkan dengan Azmin Ali. Jawapan Ketua Pengarah SPRM Azam Baki itu mengejutkan kita. Azam Baki kata dia tidak mahu komen. Dan dia juga kata sesiapapun boleh jadi. Jadi timbul satu persoalan daripada netizen.
Kalau bukan Azmin Ali, siapa lagi? Begitu soalan mereka. Apabila Azam Baki kata, boleh jadi sesiapa saja. Yang menariknya, Azam Baki juga telah pun menyatakan bahwa mungkin ada tangkapan yang lain dan kesnya kini telah pun mengembang. Kes tentang Raja Pasir Selangor, skandal Raja Pasir Selangor ini mula menjadi. Kalau dulu bermula hanya 1-2 isu, sekarang ini kesnya telah berkembang dan siasatannya juga telah menjadi lebih besar. Nampaknya kes skandal pasir di Selangor ini mungkin akan menyamai status siasatan 1MDB satu ketika dahulu. Ahli politik berpengaruh itu boleh jadi sesiapa saja, kata Azam Baki. Persoalannya sekarang, siapa lagi orang itu? Demikian jawaban Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berhubung identiti ahli politik yang didakwa mempunyai kaitan dengan kes rasuah Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI. Azam Baki meminta semua pihak menunggu hasil siasatan SPRM terhadap kes berkenaan. Kata Azam Baki, saya tidak mahu mengomen mengenainya, kerana dia boleh jadi sesiapa sahaja. Jadi kita tunggu, katanya kepada pemberita selepas merasmikan program persidangan meja bulat Ketua Pesuruhjaya SPRM bersama bank-bank komersial di sini hari ini. Beliau ditanya mengenai kabar angin di media sosial dan blog yang menamakan seorang ahli politik terbabit dalam kes rasuah MBI. Ditanya bila SPRM akan memanggil ahli politik berkenan, Azam Baki berkata, ia bergantung kepada hasil siasatan terhadap dokumen terbabit dan keterangan saksi. Setakat ini, katanya, hanya ahli politik itu yang dipercayai ada kaitan dengan kes berkaitan. Jika kita mahu panggil seseorang yang penting dalam hal ini, kita perlu mendapat keterangan menyeluruh dahulu, kata Azam Baki. Jika tidak, kita panggil kemudian, tanya separuh soalan, esok nak panggil lagi. Saya nasihatkan pegawai saya supaya panggil bila keterangan yang kita ada memadai untuk bertanya kepada individu itu. Jangan panggil berpuluh kali, nanti ramai yang akan muak dengan kita, katanya. Mengenai dakwaan bahawa siasatan kes MBI bermotifkan politik, Azam Baki berkata SPRM hanya menjalankan tugas berdasarkan maklumat dan aduan diperoleh. Terpulanglah kepada sesiapa nak kata. Jika kes itu membabitkan kepentingan awam, kita akan menjalankan siasatan terus dan jika membabitkan sektor swasta, mesti ada pengadu yang sahih datang kepada kami. Jika pegawai saya membuat pengesahan kes ini ada sebab yang munasabah untuk disiasat, kita akan jalankan siasatan. Perkara remeh-remeh mengatakan ini isu politik dan sebagainya, terserahlah kepada anda, kata Azam Baki. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Berita dipetik daripada BH Online. Bye-bye.